Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi insya-Allah untuk kita sambung pembelajaran bahasa Al-Quran dengan cara yang mudah, iaitu kita sambung surah Ad-Duha. Hari itu kita dah belajar sampai ayat yang kelima, tak silap saya, iaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu kita dah settle. InsyaAllah kita nak masuk ayat yang ke-6 lah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya berdirilah ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini TV satu je. Okey. Boleh nampak ya sana ya? Tak boleh tengah-tengah. Okey, nampak. Alam yajidka, saya asingkanlah, yatiman fa'awa. Alam ni dia sebenarnya dia dua perkataan. Macam kita baca alam nashrah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, samalah. Yang pertama tu adakah, persoalan yang pernah Ustaz bagi tahu dulu bahawa ini adalah dipanggil dalam bahasa Arab harful istifham. Harful istifham. Harful istifham ni kata tanya lah. Kata tanya sebab ni maknanya adakah. Dia bukan alam tu sekali ya. Tu saja. Satu huruf je. Maknanya dia adakah. Itu istimewa bahasa Al-Quran ni. Dan lam pula maknanya tidak. Yang dipanggil dalam bahasa Arab harfun nafi. Baca bahasa Arab ni senang sebab nafi pun kita biasa dengar bahasa Melayu. Cuma dia beza dia dalam bahasa Arab ni atau bahasa Al-Quran ni, bila dia sebut harf ni kita biasa dengar macam huruf lah. Yang kita faham huruf ni macam ABC ke, alif bata, Pak Haji Mata Buta ke, kita kata huruf kan, huruf alif bata, huruf ABC kan. Dalam bahasa Arab huruf itu huruf juga, tapi itu huruf yang kalau kita belajar tajwid lah. Kalau belajar tajwid kita huruf ijaiyah kan, kita belajar iqra, muqaddam, kecil dulu zaman kita mana ada iqra kan, muqaddam ada. Anak-anak sekarang iqra kan, jadi itu dipanggil huruf lah. Tapi kalau kita belajar tata bahasa Arab yang mudah beginilah, bila sebut huruf ni dia macam, kalau kita belajar bahasa Melayu tu macam kata sendi lah. Macam di ke, daripada, itu dalam bahasa Arab dipanggil harf ataupun huruf. Jadi bila orang kata huruf, belajar bahasa Arab bukan huruf, bukan alif bata saja. Dia huruf ni kata sendi. Orang putih kata preposition lah, preposition. To, from, macam tu lah kalau bahasa Inggeris. Tapi itu yang kita belajar hari tu dalam beberapa kuliah dulu, kita biasa dengar Ustaz sebut dulu harful jar. Harful jar kata sendi tapi ini dalam bahasa Arab memang dia ada banyak jenis huruf ni, kata sendi ni susah kita nak terjemah. Kalau ikutkan, bila saya kata huruf ni kata sendi pun dia tidaklah begitu tepat terjemahan dia tu namanya. Tapi sebab saya nak bagi faham pada tuan-tuan, jadi saya menggunakan perkataan kata sendi lah. Tapi kalau betul-betul original macam tu lah, dia kata sendi tu sebenarnya lain. Tapi dia contoh saja. Macam ni kata tanya, harful istifham ni kata tanya, maksudnya istifham.
Tif dia ada fa panjang sikit lah bunyi dia kata tanya tu. Kalau tengok ujung ni macam perkataan faham. Istifham, dia faham. Maknanya bila dia punya perkataan tu panjang, sebut istifham, apa maksud sebenar perkataan tu? Minta faham. Bila kita tanya adakah, maknanya ya atau tidak lah kan, adakah ni ya atau tidak jawapan dia. So bila istif tu maknanya minta. Faham lah, bahasa Melayu faham. Nampak dia punya bahasa Arab ni dia sangat detail. Dia sangat detail. Tapi yalah, kita belajar pun bukan nak dapat degree pun kan, nak dapat ilmu. Ya, kalau kat sekolah ke universiti mungkin nak kena belajar sangat detail lah. Tapi orang Villa Kesuma ni dia untung sebab belajar. Saya duduk Eco Hill pun orang tak nak belajar bahasa Arab dengan saya lagi. Belum lagi sebab surau pun tak ada. Surau pun tak ada. Tapak je ada. Kita kena buat kemah kat situ. Ya, lam harfun nafi, ya, nafi. Tidak. Nafi kita biasa dengar lah, bahasa Melayu pun kata nafi, ya, menafikan. So, memang kata nafi tu memang originally daripada bahasa Arab. Memang banyaklah kita guna bahasa Melayu ni kan. Baik, jadi fahamlah maknanya alam ni adakah tidak. Ataupun kalau kita baca dalam terjemahan atau tafsiran disebut bukankah. Ini kalau nak diterjemahkan mudahlah, bukankah, sebab dia bila gabung a dengan lam, adakah dengan tidak bergabung tu jadi bukankah. Tu lebih mudah orang Melayu fahamlah, untuk pemahaman kita yang lebih mudah, ya. Okey, baik, itu ni kataan pertama, huraian dia panjang panjang huraian dia tu, ya. Tapi untuk supaya tak lupa, kita tulis baliklah, adakah tidak, gitu, adakah tidak. Baik, yajidka. Apa makna yajidka? Yajid macam perkataan wujud. Perkataan wujud, makna yajid tu berasal daripada wujud. Apa makna wujud? Kita selalu belajar sifat 20 tu, wujud kidam baqa' kan. Wujud maknanya ada kan. Ada boleh, mendapati boleh, terdapat boleh. Bolehlah terjemah ikut kita yang mudah nak faham, ya. Tapi sini saya terjemah dia mendapati. Dan ini kalau dalam kaedah bahasa Arab, ini dipanggil fi'il mudhari'. Boleh nampak tulisan saya kecil sikit, boleh nampak, bolehlah semua muda-muda ni, insya-Allah. Fi'il mudhari' ataupun dalam bahasa Arab dipanggil dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil kata kerja sedang berlaku lah. Bahasa Inggeris present tense. Fi'il mudhari', maknanya asal perkataan tu adalah perkataan yang sedang, maknanya sedang mendapati. Sedang mendapati. Dan dia makna yang lebih detail lagi, dia mendapati. Sebab bila kaedah perbuatan ataupun kata kerja dalam bahasa Arab ni, verb dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab, dia ada banyak bentuk. Tapi bentuk dia tetap. Kalau kita tanya anak-anak kita di rumah yang belajar sekolah kafah, sekolah agama, mereka belajar kan Al-Lughatul Arabiyah, mereka belajar bahasa Arab sekolah. Dan mereka belajar ni fi'il mudhari'. Mereka belajar. Belajar. Dan dia kaedah dia, kalau mungkin kalau budak yang darjah 1 je tu, dia orang tak adalah belajar banyak. Mungkin dia belajar 4, 5 yang basic lah. Tapi sebenarnya kaedah fi'il mudhari' ni yang saya sebut, kata kerja sedang berlaku ni, ataupun past tense ataupun apa pun, dan yang paling fokus dia itulah present dengan past tense ni, fi'il mudhari', fi'il madhi. Bentuk dia memang banyak, tapi dia tetap sampai kiamat. Bentuk dia macam tu. Bentuk dia 14 sahaja Ustaz, 14 sahaja. Bila orang belajar bahasa Arab fobia sikit tu, 14 sahaja. Trauma tu,
Jadi orang kata bunyinya macam banyak lah, tapi kalau orang yang belajar dia boleh dapat, tak ada masalah. Mungkin sebahagian tuan-tuan pun saya tak tahu background tuan-tuan, mungkin tengok muka macam hafiz-hafiz Quran, pernah belajar sekolah agama ya, mungkin sebahagiannya ya. Muka tanpa was-was ya, masya-Allah. Mesti ada kot, ada asas-asas, semua tak nak tunjuk, tak nak ambil tauliah jaiz je. Kalau tak boleh ganti ustaz lah insya-Allah Bergurau sikit lah tuan-tuan, pagi ni ngantuk, saya pun ngantuk kan Kalau tak bergurau nanti kan takut saya yang terlelap, bukan tuan-tuan. Baik, jadi Yajid ni macam tu salah satulah. Tapi ni memang bentuk yang paling asas. Itu yang dia terjemah dia tu memang kalau belajar bahasa Arab ni, dia punya fi'il yang mula-mula sekali adalah dia lah. Ataupun kalau kita belajar bahasa Arab tu huwa, huma, hum kan. Huwa tu yang the first one, yang pertama sekali. Jadi ni kata kerja yang memang asas lah. Yang asas. Tapi yajid aja tau, bukan ka tu tak masuk dia punya kata kerja. Sebab ka ni maknanya kamu. Ka ni macam kaifa haluka kan, ya ayuhan assalamu alayka ayyuhan nabi, kita baca tahiyat kan. Jadi ka ni kamu. Soalan saya kepada pelajar-pelajar cemerlang ni, siapa dia, siapa kamu? Kat sini, dia mendapati kamu. Siapakah dia, siapakah kamu? Siapa agak? Ya? Apa dia kan? Okey, ka tu Nabi. Masya-Allah, betul lah. Ka tu Nabi. Ka tu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma dekat sini dia tak ada perkataan Allah, tak ada perkataan Rabb. Sebab kan kita belajar minggu-minggu lepas ceritanya macam mana kisah Allah SWT post wahyu kan, tak turun wahyu, dan Allah cerita ayat ini sebenarnya memberi motivasi kepada Nabi lah, memberi motivasi. Ayat Quran memang memberi motivasi kepada Nabi, tapi specifically ataupun secara spesifiknya, secara khususnya untuk ayat-ayat begini memang ayat-ayat yang berbentuk motivasi dan semangat kepada Nabi untuk meneruskan dakwah sebenarnya. Itu sebenarnya ya. Jadi dia mendapati kamu, kalau bahasa Arab, kalau kamu pun kita dah sebut tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ka ni untuk lelaki lah. Kalau untuk perempuan dia baris bawah. Dia baris bawah. Kalau kita baca Quran kita jumpa ki pada bawah, terutama cerita dalam surah Maryam ya. Kalau surah Maryam tu kita baca kan banyak kisah-kisah Sayyidatina Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dia ummuki lam yadi ummuki baghiyah, dia kata isteri mak kamu bukan pelacur ya. Jadi ummuki maknanya dia bari bawah ya. Dia tengok ayat lah. Ada banyak lah sebenarnya ayat-ayat yang berbaris bawah tu ya. Tapi kalau ka ni memang lelaki. Jadi bahasa Arab ni dia sangat adil lah. Orang perempuan dia ada dia punya kaedah dia, orang lelaki dia ada kaedah dia. Jadi tidak berebut-rebut lah. Kalau Melayu dia sama je. Ali pergi, Fatimah pergi, perempuan itu pergi, lelaki itu pergi semua. Kata senang Ustaz, bahasa Melayu memang senang sebab semua standard piawai dia sama, ISO dia kan. Sama aja ya. Kalau bahasa Arab tak boleh, lelaki lain, perempuan lain, ramai lain, 2 orang lain, 3 orang lain, macam tu ya. Jadi sebenarnya bahasa Arab tu tidak susah, cuma dia ada kaedah dia lah ya. Okey, jadi itu kita faham lah tu ya. Jadi dia kalau ikut makna dia tu mendapatilah. Okey, tu mendapati sini saya tulis ya. Jadi ka ni kamu lah ya. Kamu untuk lelaki, atau merujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Yatiman. Yatiman ni senang. Kita bahasa Melayu kita pakai. Yatim. Anak yatim. Anak yatim ya. Anak yatim. Anak yatim ni budak kalau kita dah tua tak ada mak bapak dah. Saya anak yatim Ustaz. Dulu je lah. Sekarang dah tua tak ada dah. Tak dikira dah. Budak yang belum mukallaf mungkin bawah 18 tahun lepas itu bila hadanah apa benda pembahagian harta semua 18 ke atas tu dah kira sebagai orang yang dah boleh menguruskan kan. Kalau kita belajar lebih detail lah, saya pun bukan pakar bidang tu. Tapi maknanya kita tahulah anak yatim ni budak-budak.
Budak-budak jadi anak yatim. Jadi merujuk kepada Nabi lah, maknanya Nabi itu adalah anak yatim. Nabi, orang Melayu kata yatim piatu lah. Tak ada mak, tak ada ayah. Dia sebenarnya kalau dalam kaedah Islam ni, kalau yatim ni adalah biasanya merujuk kepada tak ada ayah lah. Ya, kalau dia tak ada ibu tu, dia tak ada panggil anak yatim. Kita je lah yang gelar gitu bila seorang meninggal, anak yatim kan. Sebenarnya kalau bapa tak ada sahaja dipanggil anak yatim. Sebab dia bin kan. Dia bin tu. Sebab bapa dia tak ada. Kalau mak dia yang meninggal, bapa dia ada. Budaya kita anak yatim, tapi sebenarnya tidak. Sebab bapa dia masih ada lagi. Macam tu. Ya, itu kaedah. Jadi yatiman ini baris atas. Sebenarnya kalau ikut kaedah bahasa Arab lah tata bahasa Arab, ini dipanggil maf'ulun bih. Sebenarnya dia ada dua maf'ul ni. Ini satu maf'ul. Maf'ulun bih dia panggil. Yang pertama ini maf'ulun bih. Yang kedua. Apa itu maf'ulun bih ni? Maf'ulun bih ni adalah objek dalam ayat. Objek. Dia mendapati, Allah Ta'ala mendapati siapa? Mendapati Nabi, itu yang pertama. Jadi dia mendapati Nabi itu siapa? Dia mendapati Nabi itu yang kedua, dia adalah anak yatim. Macam kita belajar bahasa Melayu, Ali makan apa? Nasi. Jadi nasi itu objek dalam bahasa Melayu. Objek ni tak semestinya benda, dia boleh jadi orang, boleh jadi apa. Objek bukan maksudnya benda macam kursi itu bukan tata bahasa lah. Ni kita cerita, ni objek, ni benda. Bukan, ini berkaitan dengan tata bahasa Arab ataupun tata bahasa Melayu ke apa. So Ali makan apa? Makan nasi. Muhammad minum air. Jadi air tu objek. Jadi bahasa Arab pun ada begitu. Jadi dalam bahasa Arab kita panggil ni lah maf'ulun bih. Jadi kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab sekolah dulu, mesti pernah dengar perkataan ni. Wajib dengar. Kalau tak dengar maknanya lagi pergi surau, ponting. Itu biasa saya sekolah dekat Santen macam tu lah. Siapa yang tak minat ke lah, tahu-tahu menganga kat surau tidur berdengkur kat surau, lari. Jadi maf'ulun bih awal, atau dalam bahasa dia panggil itulah maf'ulun bih awal, maf'ulun bih thani, iaitu the first object, the second object. Objek pertama Nabi, objek kedua anak yatim. Macam itulah kalau kaedah bahasa Arab, macam itulah. Detail Saya harap tuan-tuan tak pening lah, insya-Allah bolehlah nampak sedikit belajar tentang bahasa Al-Quran ni memang indah macam tu Baik. Jadi saya cuma bagi tahu saja tak perlu nak ingat pun benda ni maf'ulun bih pun tak perlu ingat pun tak apa. Yang penting kita tahu dia punya maksud dia lah Dan special lagi tentang yang saya sebut objek tadi atau maf'ulun bih ni, biasanya yang paling ketara barisnya adalah baris atas. Dia mansub, dia panggil dalam bahasa Arab, betul Sufyan. Mansub. Yatiman. Dia tak boleh yatimun, dia tak boleh yatimin. Dia tak boleh baris bawah, dia tak boleh baris depan. Cuma yang ini sebab ka ni dia kata ganti nama ni, dia memang bentuk dia macam tu, jadi dia tak boleh berubah. Letak kat mana-mana memang dia ka pun. Assalamualaikum, dia memang ka lah. Dia jenis tetap, dia panggil bahasa Arab dia panggil mabni. Mabni ni dia tetap, dia fix, dia tak boleh berubah. Tapi kalau yatiman ni boleh, sebab dia boleh jadi yatimun, dia boleh jadi yatimin, tengok pada ayat. Tapi dekat sini dia tak boleh. Sebab macam apa? Sebab apa saya cakap tadi? Sebab dia objek. Dia maf'ulun bih yang saya sebut tadi, dia objek. Bila objek dalam bahasa Arab mesti mansub. Mansub ni makna apa? Baris atas. Dia mesti baris atas, dia tetap, hukum dia tetap. Belajarlah sekarang, kita belajar cucu cicit kita, besok kita jadi moyang kalau panjang umur. Cucu cicit kita belajar bahasa Arab, dia macam tu. Dia tak akan berubah. Sebab kita punya Dewan Bahasa Pustaka kita Al-Quran. Kalau bahasa Melayu dia boleh berubah-ubah. Mungkin ada cikgu bahasa Melayu sini. Bahasa Melayu dia boleh berubah-ubah. Sebab bukan berubah semua, tapi dia akan ada. Dia boleh bincang. Di BP dia akan bincang. Mungkin masa kita belajar kecil-kecil dulu macam ni. Bila ni dia kata boleh pula. Macam ni pula. Macam ni pula. Dia ada benda yang dia boleh adjust dalam tata bahasa Melayu. Bahasa Inggeris saya tak pastilah. Tapi kalau bahasa Melayu je, dia ada adjustment. Walaupun bukan dia punya root dia, bukan dia punya basic foundation, tak. Tapi dia ada perubahan-perubahan yang lain. Tapi bahasa Arab tidak. Dia takkan berubah. Kalau orang 20-an, 30-an belajar daripada dulu, tok nenek kita kok pernah belajar bahasa Arab ke?
kita sekarang dan akan datang, generasi akan datang sampai kiamat macam tu lah. Dia takkan berubah. Boleh faham dia fix lah tata bahasa Arab ni, sebab kita ikut Quran dan sunnah Nabi SAW ya. Kemudian fa'awa. Itu fa'awa, fa ni maknanya maka, fa maka awa, dia memberi, panjang lah makna dia, perlindungan, dalam kurungan, kepada kamu. Awal tu pendek je, tapi tak boleh translate satu kataan dalam bahasa Melayu. Awa, kita biasa dengar jannatul ma'wa, kan, jannatul ma'wa. Jadi ma'wa tu adalah tempat perlindungan, makna syurga lah kan, jannatul ma'wa tu. Tapi di sini Allah nak cerita secara umum, maknanya bukankah dia, Allah Ta'ala, mendapati kamu sebagai seorang anak yatim, maka dia beri perlindungan kepada kamu. Memang beromo cerita kan, macam mana Nabi susah ya, lahir-lahir tak ada bapa, tak ada ibu. Kita sampai sekarang mungkin ada. Saya sendiri alhamdulillah masih ada mak ayah kan, dah tua-tua macam ni mak ayah masih hidup lagi. Mungkin tuan-tuan macam tu, ada yang ada, ada yang tak ada kan. Tapi kita fikir Nabi macam mana, kita bulan Rabiul Awal kan ni sekarang, fikir balik macam mana Nabi hidup, macam mana Nabi. Tapi Allah SWT dah tetapkan perlindungan Nabi tu melalui siapa kan. Lahir-lahir je, walaupun ni dia tak ada bapa, dia ada, dia punya ibu susuan dia, dia ada ya, atuk dia jaga ya, ada pakcik yang jaga, perlindungan dia tetap terjaga. Dia tidak, sebab kecil orang belum tahu dia bakal sebagai seorang Nabi, jadi orang anggap dia sebagai keturunan yang baik-baik ya, keturunan daripada Abdul Muttalib. Itu orang yang cukup hebat. Kalau kita bahasa Melayu, dah lang-lang saya sebut Abdul Muttalib tu, kena sebut betul-betul lah. Bila kita cinta Nabi, kita duk ya Hanana apa semua tu, jangan salah sebut lah. Sebab nama datuk Nabi tu bukan Abdul Muttalib. Kita orang Melayu Abdul Muttalib bin Abdullah contohnya kan. Kita punya sebutan tu memang bunyi Jawa habis lah. Dia bukan macam tu sebutan dia. Abdul Muttalib, dia punya T tu yang double, bukan L. Kadang-kadang ilmu tu dia macam remeh je kan. Tapi kalau kita kata kita betul-betul cinta Nabi, takkan nama datuk Nabi pun kita tak tahu nak sebut. Sentak bunyi tu deep bunyi dia. Abdul Muttalib, kita orang Melayu kata, bukan Abdul Muttalib. Muttalib, dia punya ta tu yang double, bukan lam. Muttalib remeh kan tuan-tuan, tapi biasa kita dengar macam mana. Itulah. Itu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Sebab itu bila kata perlindungan pada Nabi, Masya Allah, ya, daripada Nabi kecil, terutama bila kita cerita anak yatim ni ketika kecil lah kan, sehinggalah Nabi dah dewasa pun juga mendapat perlindungan lagi. Daripada walaupun Nabi start dakwah pun ya, walaupun Nabi diancam begitu gini, tapi Nabi tidaklah permulaan tu, tak adalah sampai nak dibunuh, kecuali bila dah nak semakin kemuncak tu baru dia sampai tahap nak dibunuh. Sebab itu Nabi berhijrah kan. Tapi permulaan tu sentiasa ada protection daripada Allah SWT, sebab penjagaan daripada family, keluarga dah tak ada sahabat-sahabat yang melindungi, sanggup mengorbankan diri dia kan untuk mempertahankan Nabi. Walaupun apa juga, dia tetap mempertahankan Nabi dalam keadaan apa sekalipun, sanggup mengorbankan nyawa sekalipun. Tidak ada orang kata kompromi untuk mempertahankan Nabi. Tak kira aku mati pun tak apa, yang penting Nabi tak mati ya. Itulah dia cerita Imam Syahdu sikit lah kalau cerita bab ayat ni. Memang sebab bila kita faham tuan-tuan, Allahu Akbar, kalau saya tak ajar secara santai gurau-gurau ni, saya boleh menangis lah kalau baca ni cerita pun, hati tu berombak aja ya. Sebab ayat ni walaupun dia simple ya, tapi sangat dia punya makna sangat mendalam. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada.
Dia kalau baca slow-slow dia lupa nak. Dia kena baca laju-laju sikit. Wah, sebab ayat ni kita hafal daripada kecil kan. Dia kalau baca slow-slow dia macam lupa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey. Dia nampak macam ada dua waw. Maknanya waw pertama dan lah. Dan yang dipanggil dalam bahasa Arab haraf juga, macam tadi huruf, kita belajar huruf-huruf kata sendi yang saya sebut tadi kan, harful ataf dipanggil harful ataf. Apa itu harful ataf? Harful ataf ni makna dia kata hubung, sebab dia dan dan kata hubung. Wajada mendapati juga, dia mendapati. Tadi yajid kan, tadi ayat tadi yajidka, saya dah sebut dia fi'il mudhari' present tense, yang ni past tense. Fi'il madhi dia panggil, fi'il madhi ya. Ka sama juga, kamu tadi sama ya, merujuk pada Rasulullah SAW. Dhallan, selalu kita baca ni bila baca Fatihah, tapi Fatihah ujung dia waladhdallin kan. Dia dhalin tu jamak, tapi itu tak samalah dengan dhallan ni. Ya, dhalin tu orang sesat, Kristian, orang Nasrani, sesat. Tuhan satu, dia tiga, macam tu, sesat lah tu ya. Tapi kalau dhallan ni apa makna? Kenapa Allah merujuk ke Nabi? Takkan nak kata Nabi tu sesat kan? Tak, kita kata Nabi tu sesat, tak boleh juga, walaupun dia punya root word dia sama. Dhal ni maknanya sesat, tapi di sini bukan maknanya sesat seperti mana sesatnya orang kafir. Tidak, maksudnya di sini dia mendapati kamu tercari-cari. Dhallan ni diterjemahkan sebagai tercari-cari. Macam saya cerita bulan lepas kan, Nabi tu cari wahyu, tunggu wahyu tak datang. Nabi tercari-cari. Nabi, istilah kita macam terpinga-pinga. Tunggu, kenapa tak datang? Kenapa? Macam kita kan, resah gelisah bila tunggu seseorang, kenapa tak datang? Kenapa? Pergi ni kenapa? Jadi rasa risau, rasa resah gelisah, rasa macam terpinga-pinga, tertunggu-tunggu, tercari-cari. Istilah. Jadi dhallan ni walaupun berasal daripada perkataan sesat, tapi dia bukan sesat seperti mana sesat akidah dan sebagainya lah. Sebab itu terjemahan dia begitu. Jadi kita boleh terjemahkan dia sebagai tercari-cari ya. Dan dia adalah kata nama, biasalah kata nama, ataupun kalau dalam kaedah bahasa Arab dipanggil ismul fa'il. Ismul fa'il ni apa maksud dia? Kata nama yang merujuk kepada orang. Kata nama yang merujuk kepada orang, ismul fa'il. Ini nama-nama sajalah saya perkenalkan pada tuan-tuan, istilah-istilah kaedah dalam bahasa Arab lah ya. Jadi tak apa, tak ingat pun tak apa, tak ada masalah pun ya. Okey. Jadi fahada pula ni pun sama, fa ni maka, hada ni apa? Hada ni dia memberi petunjuk. Daripada huda kan, huda, hidayah, kita faham maknanya root word dia hada lah. Hada ni root word dia. Dalam kaedah bahasa Arab, bila kita belajar bahasa Arab ni, ialah macam kita belajar bahasa Melayu pun sama je. Kata dasar, kita biasa dengar kata dasar, orang putih panggil root word kan. Apa-apa perkataan dia mesti ada root word dia, mesti ada kata dasar dia, basic perkataan tu kan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, dia punya kata dasar ni lah fi'il madhi ni, kata dasar dia fahada. Maknanya perkataan hidayah, perkataan huda, perkataan apa sahaja, apa-apa je perkataan, dia berasal daripada perkataan fi'il madhi tu. Dia itu root word dia. Macam kita masjid contohnya ya, walaupun tuan-tuan ni tak ada Jumaat, tapi sebenarnya ni masjid sebab dia satu bangunan. Kita tak panggil ni musalla sebenarnya kalau dalam bahasa Arab. Musalla tu bilik solat, KLIA, MRT, itu kita panggil musalla, bilik kecil. Sini masjid. Bahasa Arab ya, saya cerita bahasa Arab, bukan
bahasa Melayu. Bahasa Melayu macam-macam istilah. Surau Jumaat, surau diri itu, surau itu, surau itu. Ada macam-macam nama, pening ya. Tapi kalau bahasa Arab ini masjid. Masjid dia ada mim dekat depan. Maknanya dia punya root word dia sajadah. Sebab itu kalau kita baca sujud tilawah kan, baca surah sajadah ke apa? Sajada wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh kan? Sajadah. Contoh sajadah, itu sajadah tu dia punya kata asal. Sajadah tu kata asal dia. Daripada masjid tu kata asal dia sajadah. Majlis. Majlis kata asal dia apa? Jalasah, duduk. Bila saya kata saya duduk, jalasah, itu jalasah tu kata asal. Majlis ilmu. Majlis tu adalah perkataan yang berkembang daripada jalasah lah. Sebab tu kita tambah mim dia. Kalau bahasa Arab ni kita tambah mim je dekat depan dia, itu boleh jadi orang, boleh jadi tempat, boleh jadi masa. Dia kalau tambah mim kat mana tu, boleh jadi masa, boleh jadi orang, boleh jadi tempat. Tapi kebanyakannya tempat lah. Macam madrasah, apa sebut madrasah kan, orang selalu sebut madrasah, tahfiz ke madrasah sekolah. Kalau dulu orang surau-surau kat kampung dia panggil madrasah, sebab mungkin tempat orang belajar. Macam kita lah madrasah, tapi kita tak panggil lah sekolah. Kalau bahasa madrasah tu bahasa Arab maknanya sekolah, school, bukan mosque, bukan surau, bukan. Cuma mungkin orang dulu-dulu lah kan biasa guna tempat tu lah belajar, tempat tu lah mereka semayang dan sebagainya kan. Itu istilah. Jadi bila tambah mim kat depan, maka dia jadi tempat. Dia jadi tempat. Itu dalam kaedah bahasa Arab itulah. Jadi kalau hada ni jadi inilah makna dia. Dia memberi petunjuk. Dia memberi petunjuk. Maknanya Allah SWT lah bila Nabi tercari-cari, Allah bagi petunjuk pada Nabi. Petunjuk ni apa maksud? Wahyu. Wahyu itu sendiri adalah petunjuk daripada Allah SWT. Itu maksud hada. Jadi pengertian hada tu memang besar lah. Sebab itu kita kena selalu baca doa ni. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu satu doa sunnah sebenarnya. Kita kena baca doa-doa sunnah ni, biar doa kita tu didengar Allah Ta'ala ya. Tapi kalau mungkin tuan-tuan tertanya-tanya juga, apa beza hada dengan huda? Kan fahada dengan huda, apa beza? Bezanya baris Ustaz. Bila kita kata bezanya baris ya kan? Betul lah, bila dia berubah baris maknanya dia berubah maksud. Tapi makna dia tu tidaklah terlalu berbeza sangat, sebab hada pun memberi petunjuk, huda pun petunjuk juga. Cuma bezanya dalam kaedah bahasa Arab, yang ini macam saya sebut tadi dia fi'il, kata kerja. Yang ini dipanggil masdar. Masdar. Masdar apa masdar? Kata terbitan. Kata terbitan. Kalau bahasa Melayu seperti raja, kerajaan. Kerajaan tu kata terbitan. Kerajaan tu ya ada ke-an, bangsa, kebangsaan. Dia ke dengan an. Itu kata terbitan. Bahasa Arab pun ada, tapi bahasa Arab ni dia tidaklah imbuhan tambah depan ke belakang, tak. Dia berubah ejaan ataupun berubah baris. Dalam bahasa Arab dia panggil masdar. Masdar panggil. Jadi inilah istilah yang biasa. Dalam bahasa Inggeris pun ada. Bahasa Inggeris biasa tambah ing lah. Eating. Dia eating tu dia kalau orang putih dia panggil jiran. Jiran, G-E-R-U-N-D. Dia eating, drinking, walking, dia ing tu, itu sebenarnya kata terbitan. Kata terbitan okey, dapatlah kita belajar bahasa-bahasa kan. Pagi-pagi buta ni belajar bahasa sonok tu. Ya saya soalan. Tengok ayat yang sebelumnya. Alam yajid kayatiman. Dia pakai Allah guna perkataan mudhari. Betul. Kemudian yatiman. Iya. Betul. Saya tak tahu sangat. Tak apa. Masa Nabi itu umur berapa. Tapi kalau balik pada ayat sepatut, dia fi'il madhi pula. Untuk perkataan Dalan tu kan, yang tercari-cari tu kan. Tercari-cari tu yang dulu. Ya. Tapi kalau yang yatiman, kenapa gunakan yang mudhari' pula ya? Sekarang pula ya? Dah berumur. Bagus sangat soalan tu. Sebenarnya saya terlupa nak cerita tadi.
Bagus soalan tu. Kenapa ayat sebelum dia, kalau kita buat perbandingan kan, alam yajidka, di sini Allah guna fi'il mudhari', guna present, guna sekarang kan. Lepas tu ayat yang berikutnya guna fi'il madhi, guna past tense. Bagus soalan tu. Apa sebab dia? Apa sebab? Sebab dia ada tidak ni. Bila ada lam yang tidak ni, bila ada tidak yang ini, dia terpaksa gunakan fi'il mudhari'. Dia terpaksa menggunakan fi'il mudhari', tetapi package maksud dia tu adalah past tense. Dia adalah yang dah lepas. Tapi dari segi kaedah bahasa Arab, bila jumpa tidak ni, lam ni, dia tak boleh guna terus straight guna fi'il madhi, tak boleh guna past tense terus. Dia salah dari segi tata bahasa. Jadi dia terpaksa kacukkan lam dengan fi'il mudhari'. Seluruh maksud dia sama macam ni. Sama macam ni maksud dia. Tapi kaedah memang gitu. Dia memang tak boleh kita alam wajadaka. Tak boleh. Tak boleh. Memang kaedah dia tak boleh. Walaupun digunakan present di sini, tapi sebab dia lam ni. Jadi bila kita terjemah dia, tidak, adakah tidak pernah, dia sebenarnya macam itu terjemahan detail dia. Adakah tidak pernah, maknanya memang dululah. Memang dulu maksud dia. Tapi memang kaedah dia memang dia tak boleh digunakan direct kat sini macam ni, tak boleh. Dia tak boleh sebab dia ada ni, lam ni. Dia dalam Quran memang macam tu. Kalau kita cari ayat yang ada lam kat depan dia, memang selepas dia mesti fi'il mudhari', present. Tapi secara seluruh makna dia memang pas, benda dah lepas. Ini bagus soalan tu. Sebab memang saya terlupa nak terangkan tadi. Ayat sebelum ni tak sama juga? Sebelumnya apa? Saya lupa. Itu saufa. Saufa yu'tika, maksudnya pada ketika ayat itu turun, Allah belum lagi bagi nikmat yang lagi banyak pada Nabi. Sebab itu saufa dia future akan datang. Itu pun syarat dia macam tu lah. Syarat dia macam tu, betul. Kalau saufa tu yang future akan datang, wala saufa, saya dah bagi tahu pada minggu bulan lepas kan. Saufa ni menunjuk pada future akan datang. Dan memang kalau future, dia guna present juga. Wala saufa yu'tika. Sebab dalam kaedah bahasa Arab, future termasuk present. Dia sama dalam satu kategori yang sama. Dalam kategori yang sama. Memang sikit ni lah, tata bahasa ni memang dia sikit. Tapi bagus bila tuan tanya tu, satu ilmu yang sangat penting. Tapi dia dalam kaedah ni, apabila dia punya huruf nafi tu menggunakan lam mim, lam sahaja. Kalau sebab dalam bahasa Arab, la pun nak tidak juga kan. La ada je kita jumpa dalam Quran. La, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan reda, lan. Tapi dia orang ni pun sama, dia akan guna mudhari' juga, tapi makna dia tak samalah. Makna dia tak sama. La ni dia jadi menafikan untuk jangka panjang. Dia berterusan. La, berterusan, continuously berterusan. Tapi kalau lan ni menafikan untuk akan datang. Never akan datang. Tidak akan. Yang ini tidak pernah. Begitu detail bahasa Arab ni gitu. Bahasa Al-Quran memang sangat detail. Boleh faham maknanya bila dia masuk lam ni, dia kena guna. Dia tak boleh terus guna. Tapi makna sama. Makna sama. Merujuk kepada yang lepas. Maksudnya kalau orang tak belajar bahasa, cenderung dia untuk kata, ya, soalnya ada juga. Itulah pasal. Sebab itu bagus bila surau An-Nur buat inisiatif nak buat bahasa Arab ni kan, bahasa Al-Quran lah, terutama kita fokus bahasa Al-Quran kan. Tapi saya ajar juga bahasa. Memang ilmu ni memang sebenarnya kalau orang dia betul-betul dia nak, memang lah rugi tau kalau tak. Sebab tok gurunya ada kat sini. Saya bukanlah tok guru. Saya anak guru je. Tapi orangnya ada, tapi tak digunakan. Sayang. Takkan kita nak terhege-hege offer, aku pandai bahasa Arab, aku nak ajar. Saya tak akan buat macam tu lah. Segan kan. Tapi yelah, saya pun dah lama ceramah saya bukan sehari dua daripada 10 tahun lepas lah, saya dah mula ceramah ni. Banyak surau masjid-masjid besar-besar lah. Banyak ada berhenti pun jauh sangat, tak larat dah saya. Dah 5-6 tahun saya berhenti lah. Saya tak larat lah. Tapi yang dekat-dekat ni saya insyaAllah lah, selagi saya sihat, saya boleh teruskan lah insyaAllah. Tapi memang
orang kata belajar ni memang seronok. Saya pergi banyak tempat, memang sebenarnya dia orang, sebab itu bila saya berhenti tu memang dia orang sedih lah. Memang sebab belajar bahasa Al-Quran ni, dia lagi belajar kan, dia lagi macam ketagih tu. Sebab benda tu simple tapi orang dengar tu, oh macam ni kan. Jadi Alhamdulillah lah bila ada inisiatif tuan-tuan belajar ni, memang satu benda yang sangat bermanfaat sebenarnya, ya. Satu lagi lah kot satu lagi lah. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Untuk tidak membazir, saya ambil je lah ni. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Sama juga, wajadaka ni sama lah macam tadi. Dia tak ada beza. Ailan kalau tadi dhalan, tercari-cari kan, terpinga-pinga, tercari-cari. Ailan ni apa? Ailan ni maknanya miskin. Miskin, tak ada apa-apa. Kalau kita mungkin dalam bahasa Melayu kita biasa dengar perkataan ilat kan. Kalau orang tak sihat, OKU tiba-tiba cacat sebab kemalangan, na'udzubillah, dia pencin ilat, perkataan biasa guna. Tapi ilat tu yang bahasa Arab. Sebab ilat maknanya sakit. Illah, kalau kita biasa belajar bahasa Arab, harful illah. Harful illah tu alif waw ya. Kalau tajwid kita huruf mat. Huruf mat asli, alif waw ya. Tapi kalau kita belajar tata bahasa Arab, dia panggil harful illah. Sebab huruf alif waw ya ni adalah huruf yang sangat lemah. Sebab dia tak boleh berbaris sendiri, dia mati je kan. Macam belajar huruf mat kan, mati. Memanglah ada waw baris adalah. Tapi bila kita belajar huruf mat, dia memang huruf dia lemah. Jadi yang ni saya tak boleh tegang sama. Ailan maknanya miskin ataupun memerlukan, pun boleh juga. Jadi miskin pun boleh, memerlukan pun boleh. Jadi ailan ni maknanya memerlukan sesuatu, memerlukan. Dia mendapati kamu memerlukan, dia mendapati kamu tak ada apa-apa, fa'aghna, maka dia memberi kekayaan pada kamu. Aghna daripada perkataan ghani. Kalau nama Allah Abdul Ghani, kita sebut Abdul Ghani lah. Abdul Ghani Patail macam tu kan. Kita punya peguam negara dulu kan. Jadi kita pun Ghani. Dia nama orang Ghani, Pak Ghani. Sebenarnya bukan Ghani, Ghani. Ghani dia ghin. Sebab dia nama Allah Abdul Ghani. Sebab dia nama Allah Asmaul Husna, Ghani. Jadi sebab itu daripada ni. Jadi bila Allah dia fi'il madhi juga, past tense. Jadi dia memberi kekayaan kepada kamu. Kepada kamu ni tak ada kat situ lah, saya tambah supaya kita faham dia memberi kekayaan pada kamu. Maknanya Nabi tak ada apa-apa, Allah yang bagi. Kena tak dengan kita juga? Kita pun dulu tak ada apa-apa. Kita kerja, rezeki Allah bagi, ada gaji bulan-bulan, alhamdulillah, rezeki pada Allah. Bukan sebab hanya usaha kita semata-mata. Kita manusia kena usaha. Kita ahli sunnah wal jamaah, mesti kita kena faham usaha tu perlu, tapi akhirnya Allah yang tetapkan rezeki kita tu. Kalau kita dah usaha tak dapat juga, maknanya bukan rezeki lah. Itulah dia kan. Tapi maknanya di situ, ini juga motivasi kepada kita. Walaupun ayat ni turun pada Nabi, daripada kita lah. Semua itu Allah yang tetapkan. Sebab ada orang kata, oh kalau saya kerja, saya yang buat. Semua saya. Saya yang buat. Saya yang usaha. Saya lah yang dapat tu sebab saya lah. Kan? Bukan sebab yang lain-lain. Tu bahaya juga tu bila sebut macam tu kan. Orang kat media sosial boleh sebut macam-macam. Dia akan sebut apa-apa saja. Seolah-olah macam tak ada Tuhan bila menyebut tentang apa-apa. Kadang nak mengulas tentang agama dan sebagainya dalam media sosial, tapi sebenarnya jahil dalam agama. Mentafsirkan agama mengikut logik, tak boleh. Benda tu memang tak boleh. Kalau nak hidup, tak boleh. Tak semua benda kita boleh tafsirkan mengikut akal fikiran kita. Kalau nak tu belajar. Kalau kita rasa kita jahil, kita belajar. Jangan kita tafsirkan agama ikut kepala kita. Tak boleh. Kita mungkin tidak lah kan. Tapi orang yang mungkin masyhur, famous, dia nak mempertahankan apa yang dia buat tu supaya tak seolah-olah nampak betul, nampak benar. Tu yang takut. Sangat berbahaya. Sebab itu memang tanda-tanda kiamat lah. Orang-orang jahil akan menceritakan tentang hal agama sesuka hati dan seberaninya. Itu memang tanda kiamat, betul. Satu lagi tanda kiamat apabila ulama meninggal.
Salah satu juga tu. Memanglah ulama makin lama makin memanglah kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi umur panjang 96, masya-Allah. Khidmat pada ummah ya, macam-macam kitab dia, halal haram dalam Islam, berapa ramai ustaz-ustaz ajar kitab tu dekat masjid-masjid. Masya-Allah. Kan? Itu salah satu, umur dia panjang. Ada je ulama-ulama yang umur pendek. Imam Syafi'i pun umur tak panjang sangat, 50 lebih. Imam Syafi'i. Kan ustaz-ustaz kita pun mungkin masa kita sekolah ada ustaz-ustaz saya pun kat Samten. Ramai yang guru-guru saya di Samten tu dulu tak sempat pencen pun. Dekat sekolah agama Hulu Langat. Orang tanya Samten tu apa ustaz? Sekolah agama Hulu Langat lah dekat Cerasa. Itu memang sekolah saya. Berapa ramai cikgu saya yang ada yang fikir pertolongan kanan meninggal sebelum tamat. Cikgu saya duduk di quarters, meninggal pun di quarters, masya-Allah. Memang setia sangat duduk di situ. Situlah tempat dia meninggal. Sebab sakit lah kan. Orang tak pernah sakit, tiba-tiba kena kanser stage 4 habis. Allah bagi. Kan? Jadi itulah orang tak jenis tak menyusahkan orang. Memang kita tengok tragis lah meninggal, ngejut dia tu. Tapi dia tak menyusahkan orang. Jenis tak menyusahkan orang. Itulah bila guru-guru kita makin lama makin tak ada, itulah. Jadi kita kena. Sementara kita ada guru-guru yang boleh mengajar, kita cari ilmu. Tak kira lah dalam mana saluran pun kan. Macam face to face ke, online ke, apa saja kita boleh cari ilmu. Ya. Jadi saya rasa itulah kot untuk hari ni. Ya. Jadi orang kata apa, kita belajar sikit-sikit tak apalah. Yang penting orang kata apa, ilmu tu kita dapat hadam sedikit tentang apa ni surah Ad-Duha ni. Memang Ad-Duha ni satu surah yang memang sangat special lah. Dan surah Ad-Duha ni nanti bila kita dah habis kita akan belajar surah Alam Nashrah, sebab Ad-Duha dengan Alam Nashrah ni memang dia diturunkan secara berterusan. Ya. Ya bang. Ya. Okay. Saya nak bertanya. Ya, sir. Sekarang dia ada yang belajar benda ni melalui yang pen tu. Okey. Jadi dah pernah lah. Yang belajar yang dengan yang digital yang depan face to face, tapi yang tu yang pen tu dia bacakan kan. Kita tekan tu dia baca. Kaedah alat-alat ni tak ada. Pandangan saya tak ada masalah, sebab maknanya dia alat kan. Bila kita orang kata gunakan alat tu sebagai alat sajalah. Tapi memang tak dinafikan bahawa belajar dengan guru yang hidup macam ni lebih afdal. Sebab kita belajar ni kita nak ada keberkatan ilmu, dan kita pun boleh tanya. Kalau kita belajar dengan pen boleh tolong jawab lah. Aku ada soalan nak tanya, pen tak boleh nak jawab. Tapi itu alat, jadi kita tak boleh kata apa, sebab ni zaman teknologi kan, zaman moden. So tak salah, selagi alat tu digunakan dan apa yang disebut tu tak salah, so benda tu tak salah lah. Sebab alat ni hanya alat saja. Tapi memang kalau berguru macam kita lah dulu masa PKP, berguru online, anak-anak pun kita tengok pun pening kan, budak-budak online apa semua kan. Jadi sebenarnya memang itu tak berapa berkesan sebenarnya. Bukan tak boleh, tak berkesan. Kurang berkesan. Ada orang dia okey, dia walaupun online pun dia okey, pakai pen pun dia okey, tak ada masalah. Ada orang tak boleh, dia mesti nak ada guru hidup juga. daripada segi hukum pula macam mana? Tak ada masalah, harus, boleh. Alat-alat ni tak ada masalah. Macam kita belajar dengan Facebook, ada ngaji kat Facebook kan. Berapa ramai tu ngaji-ngaji belajar kat Facebook, beribu-ribu orang tengok. Dr. Azlan tak ada siapa pun nak tengok. Kat Facebook. Ada Facebook saya, ada TikTok pun ada. Kadang saya share kat Pian. Mungkin Pian ada share dengan kawan-kawan kita kan. Ada saya share. Biarlah tak apa. Saya teruskan je. Saya bukan nak cari populariti, saya cuma nak share ilmu saja. Kalau saya, tapi nak buat konten tu memang bukan senang lah. Sebab bila Facebook ni kita kena cari konten yang menangkap jiwa orang bila orang tengok. Saya ada je beberapa TikTok saya yang viral tu ada, tapi tak banyak. Sebab saya share je ilmu tu. Kadang-kadang ada orang dia suka, dia akan tengok. Kalau ilmu tu biasa je, orang tak tengok sangat lah. Tapi yang saya share itu tentang macam doa-doa ibu bapa, macam mana kita nak jamakkan doa ibu bapa, itu viral. Itu viral. Sebab kadang yalah ramai orang yalah imam ke siapa-siapa kan, bila jadi imam kadang macam-macam. Bila saya pergi surau, ya berpuluh-puluh surau saya pergi kat Selangor ni pun, ada imam baca macam ni, ada imam baca macam ni, so lain-lain. Nak tegur direct, yalah takut sentak pula. Jadi kita tegur cara macam tu lah, dengan cara ni kan, macam Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sihara. Itu jamak yang tepat.
bila kita baca jadi imam, macam itulah jamak dia. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ada orang dia jamak separuh, dia mufrad separuh. Apa mufrad maksud singular? Dia campur-campur. Dia jamakkan, ada dia tak jamakkan. Jadi saya pun kadang risau juga, adakah aku ni kurang ilmu ke? Kadang saya fikir macam tu tau, sampai tahap macam tu. Sedangkan kita guru bahasa Arab dah. Sebab kita takut mungkin ada ke pendapat lain yang baca macam ni. Sampai tahap macam tu saya fikir. Sebab saya tak nak nanti orang kata ada pendapat lain ustaz. Ustaz je yang tak tahu. Saya sampai takut macam tu tau. Tapi saya rasa betul lah saya ajar tu. Sampai macam tu saya. Saya bukan kata saya ni pandai semua, tak. Kadang kita pun ada ilmu yang kita tak tahu. Saya fikir macam mana baca ni Rabbawna Saghira, macam mana tu. Saya duk fikir pula tu. Tak boleh sebab Saghira tu seorang. Kita nak jamak untuk ramai. Jadi Saghira tu seorang. Jadi bila kita nak jamak, kita kena Sighara. Memanglah setiap individu dia ada zaman kecil dia. Mana tuan zaman kecil, tuan saya zaman kecil saya lain-lain orang. Tapi bila kita baca untuk the whole jemaah, dia tak boleh baca individu. Nanti dia akan jadi Imam Haji Bakhil bin Kedekut Tekido Masin. Jadi gitu. Jadi sampai tahap macam tu saya fikir. Tapi alhamdulillah lah, bila ilmu tu tak adalah siapa membangkang ilmu tu kan. Tapi itulah hakikat dia. Maknanya kita kena belajar. Bila kita jadi imam, kita kena belajar macam mana bacaan yang betul. Kalau tak pasti, tanya saya, tak ada masalah. Dekat je kita pun. Nombor saya dekat Sufian, minta, tak ada masalah. Saya jangan kata ustaz nanti nombor ustaz eksklusif ke, nanti PA angkat. Tak ada, inilah PA dia, inilah kuli dia. Inilah semua, tak ada masalah. Kuli umah, tak ada masalah. Nak tanya-tanya je, ambil je nombor saya. Saya tak ada rahsia, ambil nombor saya. Tak ada masalah. Jadi kalau nak tanya ke, nak tanya apa-apa, insyaAllah saya ni memang jenis 24 hours. Saya pergi toilet saya tak bawa air ni. Memang sentiasa. Kalau orang tengok saya jawab memang cepat. Pian tahu, memang saya jawab cepat. Kalau saya lambat tu maknanya saya driving ataupun saya buat benda lain. Okey, itu sajalah ya tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu tu berkesinambungan, dapatlah kita kongsi dengan family kita di rumah. Mudah-mudahan ilmu tu manfaat lah ya, insyaAllah. Itu saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassirna wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.